Ini adalah E-Honda daripada Street Fighter 5 action figure keluaran Storm Collectibles. Saya rate figure ni 9/10. Nak tahu kenapa? Jom kita check. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada yang sedang menonton. Okey, hari ini kita akan review satu action figure daripada Storm Collectibles, iaitu E-Honda daripada video game Street Fighter 5. Okey, terlebih dahulu macam biasa kita tengok dia punya packaging terlebih dahulu, di mana inilah standard packing untuk Street Fighter punya figure daripada Storm Collectibles. Mana ada transparent window, ada gambar, ada Street Fighter, ada nama dia E-Honda dan supervised by Capcom. Sini dia dah tukar, sebelum ni dipakai supervised by Kiki, sekarang dia dah pakai Capcom. Okey, kat atas dia tak ada apa yang menarik, sama je. Kat bawah pun sama, ada Street Fighter, ada warning. Kemudian dekat tepi dia ada gambar E-Honda Street Fighter 5. Okey, tepi ni pun sama, tak ada apa. Kemudian dekat belakang dia ada gambar-gambar produk dia, dan juga sedikit bio untuk kita baca, tapi dalam bahasa Jepun lah kalau boleh baca. Okey, dah untuk kotak, balik pada action figure E-Honda. Okey, seperti mana yang kita tahu, E-Honda adalah salah satu watak dalam Street Fighter 2 asalnya. Kemudian dia tak muncul dalam Street Fighter 3, kemudian dia ada balik dalam Street Fighter 5. So peminat-peminat Street Fighter pastinya teruja dengan kemunculan balik watak ini dalam permainan siri video game. Dan lebih lagi teruja apabila Storm Collectibles mengeluarkan E-Honda dalam bentuk action figure seperti yang kita nampak kat depan ni. Memang dia seperti kita ambil di dalam skrin, buat keluar, letak kat sini menjadi action figure sebiji seperti di dalam skrin. Okey, sedikit dia punya background. Dia adalah seorang pahlawan sumo daripada Jepun yang popular di kalangan pahlawan-pahlawan sumo. Kemudian dia mengembara ke seluruh dunia untuk mencari fighter-fighter yang lain lah di seluruh dunia untuk bertarung dan membuktikanlah kehebatan sumo, kehebatan disiplin sumo yang dia ada. Okey, untuk mengembangkan lagi lah sumo. Okey, so dia adalah sumo berasal daripada Jepun semestinya. Okey, so kita tengok detail dia. Okey, mula-mula kita tengok dekat bahagian kepala dia. Okey, headscarf dia memang cantik. Dalam kamera saya tak tahu, tapi dekat depan mata memang cantik lah, sebab dia punya scarf memang, dia punya paint job warna merah dengan kulit tu memang sharp lah, tak ada pecah-pecah apa. Dekat mulut dia tu ada merah, bibir dia tu. Kemudian okey, rambut dia punya mold ni memang terbaik lah. Dia punya mold dia rapi lah, emas nampak rambut dia. Tak ada apa ni, tak adalah yang tak sharp, semua cantik lah. Kemudian kita tengok dia punya body dia. Okey, tangan dia memang sado lah, tangan dia sado, tapi badan dia pun sado, tapi dekat perut je lah. Perut ni dia biasalah sumo, dia gemuk. Memang watak, memang E-Honda lah untuk sumo ni, macam dalam game. Kemudian dipakai apa ni, saya tak tahu apa kita panggil, so saya panggil tuala je lah. Dia panggil tuala ni warna biru. Okey, dalam Street Fighter 2 asal dia memang warna biru, tapi dalam Street Fighter 5 dia warna lain, pattern pun lain, tapi dia lah ini yang nostalgia punya. Kemudian okey, yang ni part ni soft plastik atau rubber. Okey, dan dekat sini part chest ni pun soft plastik atau rubber. So dia fleksibel lah, so kita nak di sini kita boleh main lah. Kita nak apa, posing ke, dia fleksibel ni, dia tak nampak lah joint yang dia fleksibel lah, dia tak nampak dia separate joint, tak ada lah.
Okey, kemudian kaki dia pun okey, kat dalam ni seluar dia warna merah lah ni. Peha dia besar. Okey, walaupun terlindung dia buat mold. Dia molding dia memang terbaik lah. Okey, dan kaki dia, semua kaki dia okey, untuk balance dia punya proportion. Pendek ni je lah kaki dia, peha dia, badan dia, untuk jaga dia punya appearance je. Okey, so itu untuk detail dia. Kemudian kita akan tengok seterusnya kita akan tengok dia punya artikulasi. Okey, untuk artikulasi bukan daripada bahagian kepala lah. Kepala kita boleh push, ada ball joint dekat sini, so ball joint biasalah kita boleh pusing 360, boleh ke depan, boleh tengok ke atas macam ni, ke bawah macam ni. Okey, kemudian dekat neck articulation, leher dia ni sebenarnya ada articulation, cuma dia ada soft part sini, so kita tak nampak dia punya separate part, tapi dia ada articulation point dekat sini, so dia boleh tengok bawah lah, sini dia punya tengok bawah, boleh tengok ke atas, bukan torso torso kat sini, ni neck articulation dia, so dia boleh pergi side kat leher dia tu dan sini, ya. Memang terbaik kalau kita nak pose, kita nampak lebih natural. Okey, kemudian kita pergi dekat tangan dia. Tangan dia dekat sini ada butterfly joint, so boleh pergi ke belakang, ke depan, belakang, ke depan, ke atas, ke bawah pun boleh. Dia ada ball joint di sini-sini. So kemudian dia ada satu hinge daripada dalam ni keluar ni. So kita boleh angkat tangan dia sampai sini. Di sini, okey. Kemudian dekat sini dia boleh rotate lah. Sini boleh rotate 360. Dekat bicep boleh rotate juga 360. Dekat elbow dia ada double jointed elbow. Okey, boleh pergi 90 darjah. Kemudian dekat wrist dia ada apa ni, ball joint dengan hinge. So boleh pusing kat sini. Okey, kemudian boleh okey, boleh ke atas dan boleh ke bawah macam ni. Okey. Okey, kemudian dekat badan dia, dekat torso ni sama juga ada ball joint. Kita boleh angkat ni, kita boleh rotate, kita boleh ke depan dia, ke bawah nak tunduk untuk torso kemudian ke belakang pun boleh. Okey, kemudian dekat pinggang pun sama, kita boleh rotate sini 360, cuma agak ketat lah sikit, so susah nak buat lah sikit, bunyi ketat di situ. Kemudian dekat lower body dia, dekat upper thigh ni, dia biasalah dia ada boleh rotate, tak nampak. Okey, dekat sini boleh rotate. Kemudian kita boleh ke depan. Okey, ke depan. Okey, sorry. Okey, boleh ke depan, panjang ni. Okey. Dia limited sebab ada soft rubber ni, soft plastik ni yang jadi kain tuala dia ni. Dia limited situlah. Kemudian dia lah agak besar kat dalam tu, so tak boleh agak tinggi sangat lah. Kemudian dia ke belakang. Ke belakang, sebelakang mana? Sampai sini lah saya boleh buat, boleh tunjuk Okey, semua dia dah stretch dia punya soft part ni. Kemudian dekat ke sisi dekat, okey, dia boleh kaki ke sisi seluas ni. Okey. Kemudian dekat lutut dia ada double jointed, tapi tak sampai 90 lah sebab dia ada muscle dia yang besar ni. Okey, kemudian dekat ankle ada rocker, ada hinge kat dalam ni, so kita boleh main dia punya rotation ikut kita nak posing. Kemudian dekat ujung ni kita ada hinge. Okey. 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 Untuk aksesori, Honda ini didatangkan dengan dua ekstra kepala, 3 ekstra pasang tangan ni, satu special effect berserta base dia, dan juga satu backdrop dia punya stage. Okey, kita tengok yang ni dulu. Okey, memang cantik lah kalau nak buat display
background, dia punya stage dalam game macam ni lah. Okey, kemudian kita tengok dia punya kepala yang pertama. Okey, gigi dia rapat tapi mulut dia terbuka sedikit. Okey, rambut dia. Okey, kemudian yang satu lagi dia bagi sama juga, cuma yang ni mulut dia lebih luas, gigi dia pun terbuka macam dia tengah menjerit atau marah lah, ekspresi muka dia. Okey, rambut dia sama saja dengan yang tiga kepala rambut sama. Okey, kemudian kita tengok dia punya tangan yang diberi. Tangan yang pertama, okey, di mana jari dia tengah macam nak tengah grab sesuatu. Okey, jari yang kedua lurus dan terbuka. Ni untuk dia yang kita post dia punya move lah, 100 slap, 100 hand slap. Okey, kemudian yang satu lagi dia bagi yang lurus jarinya dan tutup, tapi tertutup. Okey, so ada 3 extra lah untuk tangan. Okey, kemudian kita tengok dia punya special effect, di mana ini adalah kita guna dia special effect masa dia hit opponent tu, dia keluarlah benda ni dalam game kan. So kita nak post dia, kita boleh buat macam ni lah. So apabila kita dapatkan satu pose yang macam ni, dia punya move 100 hand slap, dan kita combine dengan dia punya special effect, kita letak kat depan dia, so kita dapatlah satu display yang cukup menarik. Untuk saiz dan perbandingan, kita mulakan dengan kita ukur berapakah ketinggian figura ini. Okey, kalau kita boleh tengok di situ menunjukkan ketinggian 7,5 inci atau bersamaan dengan 19 cm. Okey, untuk perbandingan kita mulakan dengan figure daripada Storm Collectibles, Street Fighter 5 Zangief, dan juga daripada Street Fighter 2 Sagat. Okey, kita boleh tengok di situ dia orang punya scale memang 6. Okey, kemudian kita masukkan daripada Storm Collectibles Street Fighter 2, Guile, dan juga Ken. Dan juga daripada Street Fighter 5, Chun-Li, dan juga Ryu. Okey, memang 6 line Street Fighter daripada Storm punya scale. Kemudian seterusnya kita tengok daripada Storm Collectibles yang lain, iaitu daripada Injustice, Lobo, dan juga daripada King of Fighters, Terry Bogard. Okey, seterusnya kita tengok daripada SHF Street Fighter, kita bawa masuk M. Bison dan juga Ken Masters. Okey, kita boleh tengok macam mana skala antara Storm Collectibles dan juga SHF untuk Street Fighter punya figure. Okey, kemudian kita bawa masuk lagi daripada line yang lain, iaitu daripada Marvel Legend iaitu Wolverine, dan juga daripada SHF Kamen Rider Zero One. Okey, dan juga daripada line G.I. Joe Classified, Cobra Commander dengan Destro. Okey, boleh tengok di situ. Kemudian kita letak lagi daripada ZD Toys Thanos, dan juga daripada McFarlane Superman Unchained. Okey. Okey, dan kemudian kita letak satu, kalau ada kolektor Gundam atau Transformers yang sedang menonton,
Ini adalah Transformers Generation Springer, dan ini pula adalah MG 2.0 Zaku. Okey. Untuk kesimpulan, pada saya ini adalah satu action figure yang cukup baik. Saya rate figure ini 9/10 overall. Berbaloi untuk dimiliki. Lebih-lebih lagi sekiranya anda seorang peminat Street Fighter dan juga seorang kolektor action figure. Kalau boleh dapatkanlah figure ini kerana anda pasti tak menyesal. Satu lagi keluaran yang mantap daripada Storm Collectibles. Okey, figure ini baru saja dikeluarkan di pasaran dengan harga 380, berada di pasaran Malaysia pada bulan 3 2021. Jadi sekiranya anda berminat, dapatkan segera sebelum terlambat. Sehingga berjumpa lagi pada review yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum.